Jaslinda Saludin, seorang pendaki berpengalaman hilang, menggemparkan negara. Pada 23 Mei, Jaslinda yang berumur 49 tahun bersama 13 pendaki lain dan 2 malim gunung memulakan pendakian pada jam 2 pagi. Pendakian ini digelar Transpencer Chapman. Pendakian ini akan dimulakan di pos gedung menuju ke Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, kemudian turun ke Kualawo. Selepas beberapa jam, keadaan bertukar cemas karena Jaslinda mengalami sakit kaki, serta pendaki lain bernama Hanafi mengalami sesak nafas dan muntah darah. Jaslinda, Hanafi dan seorang maling gunung bernama Hafiz berehat di kemana kala yang lain mula mendaki ke puncak. 24 Mei, sehari selepas pendakian, Hafiz dan Jaslinda mula mendaki ke puncak untuk mendapatkan talian telepon untuk menghubungi penyelamat. Selepas Hafiz dapat talian telepon, dia berpatah balik ingin melihat keadaan Hanafi, manakala Jaslinda meneruskan perjalanan ke puncak seorang diri. Jaslinda berjaya sampai ke puncak dan meninggalkan nota pada Hafiz. Hafiz, tolong ambil gambar akak, dah sampai. Message itu ditulis karena telepon bimbitnya telah habis bateri untuk mengambil gambar. Hafiz sudah memberitahu Jaslinda untuk menunggu di puncak karena Hafiz juga akan naik ke puncak. Tapi Jaslinda turun ke bawah. Semasa turun, Jaslinda telah sesat melalui jalan lain. Pada pukul 11 pagi, rekaman kamera hidupan liar mengesan Jaslinda melintasi. Kamera menunjukkan beliau bergerak ke arah Sukaneka. Itu adalah laluan yang salah. Kemudian tiada rekaman menunjukkan beliau berpatah balik. Pada 25 Mei, operasi ASEA dimulakan. Hanafi berjaya diturunkan menggunakan helikopter. Pasukan penyelamat menjumpai beberapa petunjuk di laluan menuju ke Gunung Rayu, seperti tapak kaki, botol air dan makanan ringan. Tapi sehingga kini Jaslinda masih belum dijumpai. Mari sama-sama kita berdoa agar Jaslinda Saludin ditemukan oleh pasukan penyelamat. Nurin Jaslin Jazimin
berumur 8 tahun hilang pada 20 Agustus 2007. Nurin Jaslin keluar bersendirian ke pasar. Malam berhampiran rumahnya di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Selepas itu beliau tidak pulang ke rumah dan dilaporkan hilang oleh keluarganya. Operasi pencarian besar-besaran dijalankan oleh polis, media dan orang ramai di seluruh negara. Gambar Nurin disebarkan secara meluas bagi membantu usaha mengesannya, tapi tetap tidak dapat dijumpai. Namun pada 17 September ini menjadi tragedi. Sebuah beksukan ditemui di hadapan sebuah premis di Petaling Jaya, Selangor. Di dalam begitu terdapat mayat seorang kanak-kanak perempuan yang belum dikenal pasti. Ketika itu, beberapa hari kemudian, ujian di ANA mengesahkan mayat yang ditemui di dalam beg tersebut ialah Nurin Jaslin. Pengumuman itu mengejutkan seluruh negara, dan kes tersebut menjadi antara kes jenayah paling tragik dalam sejarah Malaysia. Polis mengeluarkan lakaran wajah suspek serta rekaman CCTV yang menunjukkan seorang lelaki membawa beksukan yang dipercayai berkaitan dengan kes tersebut. Selepas berbelas tahun, tiada seorang pun didakwa atas pembunuhan Nurin. Polis terus menjalankan siasatan dan meneliti petunjuk baru dari semasa ke semasa. Polis menegaskan bahwa kertas siasatan tidak pernah ditutup dan usaha mencari pembunuh sebenar masih diteruskan. 10 Oktober 2025, Mustaqim Mansur berumur 34 tahun memulai
10 rekan dari Bukit Fraser. Selepas 4 hari mereka sampai di puncak Gunung Liang Barat. Mustaqim mula mengalami sakit kaki dan berjalan perlahan. Tapi pendaki lain turun dahulu meninggalkan beliau, dan seorang maling gunung kemudian turun meninggalkan Mustaqim kerana fikir Mustaqim sudah boleh turun dengan sendiri. Isteri membuat laporan polis selepas beliau tidak pulang seperti dijadwalkan. Operasi mencari dan menyelamat dilancarkan. Akhirnya Mustaqim ditemukan di kawasan puncak Gunung Liang Barat, sudah meninggal dunia. Puncak kematian adalah kerana kesejukan. Dua maling gunung telah digantung dan ditahan kerana telah meninggalkan Mustaqim seorang diri. Zain Ryan dilaporkan hilang selepas pulang dari sekolah. Menurut ibunya, beliau menyadari kehilangan Zain ketika mereka berada di kawasan tangga menuju ke unit kediaman mereka di apartemen idaman Damansara Damai. Laporan polis dibuat pada kira-kira jam 6 petang. Operasi mencari dan menyelamat besar-besaran dijalankan oleh polis, bomba, pasukan, kainin, dan penduduk setempat. Pencarian dilakukan dari rumah ke rumah, melibatkan ribuan unit kediaman di kawasan apartemen tersebut. Pada waktu malam, mayat Zain Ryan ditemukan di kawasan anak sungai, kira-kira 100 meter dari kediamannya. Beda siasat dijalankan. Polis mengesahkan kematian Zain Ryan adalah kes pembunuhan selepas menemui kecederaan pada leher dan tubuh mangsa. Kemudian polis memaklumkan siasatan, menunjukkan mangsa dipercayai dibunuh di lokasi lain sebelum mayatnya
kes pembunuhan pula masih melalui proses perundangan dan siasatan lanjut. Tahun 2008 Umay, pelajar tahun akhir UI di AIM ketika itu menyertai ekspedisi mendaki Gunung Tahan bersama kira-kira 30 peserta lain. Ketika menuruni gunung, Umay dipercayai terpisah daripada kumpulannya. Selepas lega memerhatikan pokok bonsai dan tidak menyadari kumpulan telah bergerak jauh ke hadapan. Dia sesat dalam hutan dan coba mencari jalan keluar. Selepas itu dia terjatuh ke dalam kawasan gaung sehingga beknya hilang dan beliau cedera pada lutut. Tapi Umay tidak putus asa. Dia tetap mencari jalan keluar dengan minum air di sungai. Akhirnya selepas 300 hari dia ditemukan lemah oleh juru pandu arah yang sedang membawa pendaki lain. Kisahnya menjadi antara kehilangan pendaki paling terkenal dalam sejarah Malaysia dan kemudian dibukukan dalam karya Dibutuh Hari. Sesat di Gunung Tahan. Terima kasih kerana sudah menonton dari awal hingga habis. Kalau ada apa-apa tambahan boleh komen. Jangan lupa subscribe.